Persediaan melontar Jamrah Al-Kubra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat meneruskan lagi siri ulang kaji umrah dan haji, dan kita hari ini akan masuk kepada wajib umrah yang baru, insya-Allah. Jadi sebelum itu tolong saya untuk share dan untuk beritahu kawan-kawan, tag kawan-kawan, kongsikan kepada kawan-kawan supaya kita dapat berkongsikan kebaikan kepada semua orang, insya-Allah. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru mengenai melontar jamrah. Sebelum ini apa yang telah kita bincangkan? Kita sudah bincangkan tentang rukun-rukun haji secara ringkas dan kita sudah masuk kepada wajib-wajib haji. Baik. Sebelum itu rujukan saya adalah Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Okey. Jika ada apa-apa komen daripada anda, ada apa-apa perkongsian, silakan komen di bawah supaya dapat kita kongsikan pengalaman kita, persoalan kita bersama dengan orang lain, insya-Allah. Kita ulang kaji semula wajib-wajib haji. Kita ulang-ulang semoga ia melekat dalam fikiran kita, kita ingat sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi wajib-wajib haji ada 6. Sebelum itu kita ulang kaji semula. Apakah perbezaan rukun haji dan wajib haji? Rukun haji, jika kita tidak melakukannya, ibadah haji itu menjadi tidak sah dan masih lagi tergantung. Berbeza dengan wajib haji. Wajib haji, jika kita tidak melaksanakan salah satu daripada wajib-wajib haji, haji kita masih lagi sah, tetapi wajib untuk kita menggantikan dengan dam. Baik. Jadi apakah wajib-wajib haji? Ada 6 perkara. Kita ulang kaji satu per satu. Wajib haji yang pertama ialah berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, melontar batu di Jamrah Al-Kubra. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, melontar batu di ketiga-tiga jamrah. Jadi jangan kita keliru. Nombor 4 dan nombor 6 kedua-duanya adalah melontar jamrah, tetapi masanya berbeza dan jamrahnya adalah berbeza. Kejap lagi kita akan masuk berkenaan dengan wajib haji yang keempat, iaitu melontar batu di Jamrah Al-Kubra. Baik, melontar Jamrah Al-Kubra merupakan tahiyat apabila kita masuk ke Mina. Tahiyat ni maksudnya apa? Penghormatan. Kita selalu sebut tahiyatul masjid. Ataupun jika kita mula-mula masuk ke Masjidil Haram, kita panggil tahiyatul bait. Kita buat apa? Kita buat dengan tawaf tahiyatul bait. Okey. Jadi di Mina juga ada ibadah tahiyah dia, iaitu penghormatan kepada Mina. Apa dia? Iaitu melontar di Jamrah Al-Kubra. Baik. Apabila kita masuk ke Mina, disunatkan untuk kita tidak menyibukkan diri melakukan urusan lain melainkan ibadah ini, iaitu Jamrah Al-Kubra. Kerana apa? Kerana melontar Jamrah Al-Kubra ini merupakan tahiyat, iaitu penghormatan kepada Mina. Jadi maksudnya apa? Bila kita masuk je Mina tu, disunatkan untuk kita segera melakukan Jamrah Al-Kubra ini, melontar Jamrah Al-Kubra sebelum kita melakukan urusan-urusan lain. Tetapi jika kita mengikut rombongan, kita mengikut aturan tabung haji, kita ikutlah jadual yang telah disusun. Ataupun
jadual daripada travel agency yang kita ikut jika kita mengikut package haji, iaitu kita mengikut pengelola jemaah haji syarikat-syarikat swasta. Jadi yang penting untuk kita tahu, di manakah kedudukan Jamrah Al-Kubra? Ada banyak ke Jamrah ni? Seperti yang kita tahu, Jamrah ini ada 3. Kita akan belajar satu persatu insya-Allah. Iaitu Jamrah Al-Ula, ataupun maksudnya adalah Jamrah pertama. Jamrah Al-Wusta bermaksud Jamrah yang tengah-tengah. Dan Jamrah Al-Kubra atau nama lainnya adalah Jamrah Aqabah, Jamrah yang besar. Kerana ini adalah satu-satunya Jamrah yang kita melontar pada 10 Zulhijjah, iaitu wajib haji yang keempat. Jadi kita tahu ada 3 Jamrah. Jamrah pertama, Jamrah tengah dan Jamrah yang besar. Jamratul Ula, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah Al-Kubra. Baik, jadi Jamrah Al-Kubra ni yang mana satu daripada ketiga-tiga Jamrah ini? Jamrah Al-Kubra merupakan Jamrah yang paling hampir dengan sempadan Mina, Mekah. Maksudnya kalau kita daripada Mina, kita akan jumpa Jamrah Al-Ula dulu, baru kita jumpa Jamrah Al-Wusta, kemudian barulah kita jumpa Jamrah Al-Kubra. Jika kita daripada Mekah, kita akan jumpa Jamrah Al-Kubra dulu. Baik, jadi ini adalah gambarnya Jamrah Sughra. Okey, ini Jamrah Sughra, Jamrah yang menghadap ke Mina. Kemudian Jamrah yang tengah-tengah, dan ini adalah Jamrah Kubra yang paling dekat dengan Mekah. Jika kita daripada Mina ke Mekah, Jamrah Kubra itu adalah Jamrah yang paling hujung. Nama lain dia adalah Jamrah Aqabah. Baik, jadi kita tengok semula gambar satelit berkenaan dengan lokasi-lokasi kita melakukan haji. Mula-mula kita berada di Mekah, ya. Ini Mekah, Masjidil Haram warna putih tu. Ada Kaabah di situ dan kebiasaan hotel-hotel kita adalah berada di sekeliling Masjidil Haram. Kemudian pada 8 Zulhijjah ataupun sebelum kita berwukuf, kita akan bergerak ke Arafah. Kita akan berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kita sudah bincangkan secara ringkas sebelum ini. Jadi boleh tonton semula siri ulang kaji umrah dan haji yang lepas-lepas kita sudah membicarakan. Boleh tonton di YouTube Umrah Andalusia Bahau, ataupun di IGTV, Instagram Umrah Andalusia Bahau, ataupun di Facebook Umrah Andalusia Bahau, Andalusia Travel and Tours Cawangan Bahau. Jadi apabila kita sudah melaksanakan wukuf di Arafah, kita bergerak ke Muzdalifah, iaitu pada malam 10 Zulhijjah. Kita diwajibkan untuk bermalam di Muzdalifah. Ini adalah Muzdalifah. Daripada Arafah kita bergerak ke Muzdalifah. Kemudian selesai kita bermalam di Muzdalifah, kita bergerak pula ke Mina. Apa yang kita nak buat di Mina ini, itulah yang kita belajar pada hari ini, iaitu kita akan melontar Jamrah Kubra. Ini adalah Mina yang warna putih banyak-banyak. Ini adalah kemah-kemah di Mina, iaitu tempat menetap kita bermalam di Mina. Dan ditandakan sini adalah Jamrah area. Jamrah area iaitu di sini. Di sini. Dan ini adalah kawasan Mina dan ada sempadan di sini. Sempadan kawasan Mina dan kawasan Mekah. Okey. Mina ini bersempadan dengan Mekah. Dan tempat di dalam sempadan Mina sahaja itu adalah tempat bermalam di Mina. Dan di sini ada Jamrah. Maka Jamrah yang paling dekat itu adalah Jamrah Kubra dan Jamrah Wusta, dan yang paling dekat dengan Mina merupakan Jamrah Al-Ula. Baik. Ini adalah peta secara menyeluruh ibadah-ibadah yang kita akan laksanakan. Kita panggil tempat-tempat ni adalah masya'ir. Kita panggil adalah masya'ir. Baik. Jadi ini adalah kawasan, kita dah close up, kita tengok secara dekat pula kawasan Mina. Ini adalah kawasan
Mina. Tengok semula tadi, ini adalah Arafah, Muzdalifah, dan ini adalah kawasan Mina yang banyak kemah tu. Ini adalah kawasan Mina. Dan kebiasaan kemah kita untuk muasasah Asia Tenggara, negara-negara Malaysia, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara adalah di sini. Kita perlu melalui terowong yang menyambungkan kawasan Mina, kemah kita di sini dengan kita akan membelah, kita akan melalui satu bukit, melalui satu terowong, barulah kita dapat meneruskan perjalanan ke tempat melontar. Jadi, siapa tahu berapa kilometer kena berjalan kaki daripada kemah Asia Tenggara ke tempat melontar? Boleh komen di bawah. Mana tahu ada yang ada pengalaman, ataupun siapa yang pernah pergi umrah pun, biasa kita akan melawat ke kawasan ini. Kita akan menaiki bas dan kita akan berjalan di atas satu jambatan. Di atas jambatan tu boleh kita nampak ya lebih kurang kawasan sini, okey, ataupun kawasan sini. Jambatan tersebut kita akan tengok daripada atas bas di mana tempat kemah kita melakukan haji. Inilah tempatnya. Dan juga di mana tempat kita melontar jamrah. Baik. Jadi ini adalah tempat melontar jamrah. Seperti yang kita tahu tadi ada tiga jamrah. Ini jamrah yang paling dekat dengan Mekah, iaitu jamrah Al-Kubra. Ini adalah jamrah Al-Wusta, jamrah tengah-tengah, dan jamrah Al-Ula, jamrah yang pertama, iaitu jamrah yang pertama kita jumpa daripada Mina. Ini tak berapa jelas gambar je. Dia nak tunjuk sini ada jalan lama dan jalan baru. Baik, sini adalah tempat my camp. Ini kawasan kemah Asia Tenggara, kena melalui terowong one way. Terowong itu one way, ada terowong pergi dan terowong balik, kena jalan pergi ke jamrah. Ini adalah gambaran secara dekat, okey, bangunan jamrah itu. Okey, ini adalah jamrah kubra dan ini adalah jamrah wusta. Dan ini adalah jamrah sughra. Dia ada anak panah tu. Ini mungkin adalah peta yang diberikan kepada jemaah-jemaah haji untuk mengikut perjalanan yang telah ditetapkan. Kerana kepadatan orang, kita kena one way. Dia masuk pintu lain, keluar pintu lain. Malah kita macam satu aliran, tak boleh berpatah balik sebab ramainya orang. Okey, the three pillars. Ini adalah gambaran daripada belah sini ya. Kita ambil gambaran daripada belah sini. Okey. Ini, okey. Jadi sana adalah sebelah kanan, kanan daripada skrin kita ni adalah Mekah. Kita akan masuk daripada sini. Ini anak panah tu aliran masuk dia. Okey, one way tu masuk sini dan keluar ke sana. Jadi mana jamrah kubra? Ini adalah jamrah Al-Kubra. Ini adalah jamrah wusta, ini adalah jamrah Al-Ula. Okey. Tengok bangunannya tinggi, ada beberapa tingkat. Ini adalah gambaran daripada belah Mekah ya, daripada belah Mekah maksudnya. Kita daripada Mekah sini kita tengok sana adalah Mina, okey. Jadi ini adalah jamrah Al-Kubra, jamrah Al-Wusta, jamrah tengah, dan jamrah Al-Ula, jamrah yang pertama. Okey. Ini gambaran daripada jauh sikit. Okey. Gambaran jauh, nampak yang kemah-kemah ini adalah kemah-kemah warna putih ini adalah kemah-kemah Mina. Okey. Dan sini adalah kemah PKM. Okey. Kemah yang kena bayar mahal sikit, dapat duduk di kemah ini. Kemah ini lebih dekat dengan tempat melontar, tapi kena bayar lebih. Ada lagi sebenarnya tempat duduk yang lebih dekat, tetapi dia dah keluar daripada kawasan Mina, malah kita dapat sewa apartmen ya, ada kawasan dia. Okey. Tempat apartmen tu dekat sini, kawasan yang dah luar daripada gambar ni dah kawasan luar daripada Mina. Dan ada juga package, contohnya Andalusia, ada juga package tambahan, iaitu duduk di apartmen Aziziyah.
dapat apartmen, dapat tidur di bilik, ada katil dan sebagainya. Okey, tetapi ia bukan kawasan Mina. Maksudnya apabila kita nak bermabit di Mina, kita kena keluar. Okey, duduk kat mana-mana kawasan Mina, dekat je dalam berapa ratus meter sahaja, kita boleh dah bermabit, duduk di mana-mana kawasan Mina. Kemudian kita ada urusan, kita boleh balik semula ke kita punya apartmen untuk mempersiapkan diri. Nak daripada apartmen nak pergi ke tempat melontar pun dalam beberapa ratus meter sahaja. Itu kena pakej tambahan lah, bayaran tambahan. Berbanding kalau kita nak pergi, kita dah tengok tadi perjalanan kita tadi, kita kena melalui terowong untuk pergi ke Kemah Asia Tenggara, ya. Berapa kilometer? Siapa tahu berapa kilometer boleh komen kat bawah. Akan datang nanti mungkin saya akan berikan jawapan dia. Baik. Jadi marilah kita pergi. Kita tengok gambar satu. Bagaimana keadaan di dalam tempat melontar ini. Ini adalah papan tanda, okey, perjalanan. Kita berjalan kaki menuju ke Jamrah. Jamrah, kalau boleh nampak tulisan kat situ, Jamarat first floor, Jamrah tingkat pertama. Ini adalah bangunan, ada beberapa tingkat, tengok berapa ramainya orang. Ini adalah gambaran pada waktu malam. Ini dalam bangunan, okey. Dalam bangunan dah cantik dah zaman sekarang, dah ada bertingkat-tingkat, dah ada lampu dan sebagainya. Ini kalau kita tengok ni lega kan, kita tengok wah senang je lah, maksudnya orang dah disusun macam tu kan. Ini adalah tempat melontar, ya. Ini tiang yang kita kena melontar tu. Kita melontar tu sebenarnya bukan kita melontar ke tiang, kita melontar masuk ke kawah tempat jamrah itu. Tiang yang disediakan ini adalah bagi mengelakkan batu yang kita melontar tu pergi ke sebelah sana. Okey. Kita tengok ni okeylah tempat jemaah tersusun. Okey, jemaah boleh melontar dengan selesa. Tetapi ini sebenarnya adalah gambar haji yang terbaru ini, dan ini jolong-jolong kali berlaku begini. Okey. Ini adalah penjarakan sosial jemaah-jemaah haji yang melaksanakan haji pada tahun ini. Pada tahun lepas, pada tahun lepas 1441 Hijrah. Lebih kurang 1,000 sahaja jemaah melaksanakan haji pada tahun tersebut. Dan ini adalah keadaannya, ada penjarakan sosial. Mereka kena berjarak-jarak, ada kawasan-kawasan tertentu mereka boleh duduk, mereka boleh melontar. Dan keadaan ini sangatlah VIP. Kalau pada musim biasa boleh tengok, ini gambarnya pada musim biasa. Jika diceritakan kalau kita pergi tu pada waktu yang sangat ramai orang, kalau kita orang Malaysia kecil ni sampai kita tak menjejak kaki ke atas lantai, sebabnya kita terangkat, kita tertolak dengan aliran manusia. Okay, berapa ramainya macam ni. Kalau pada musim biasa, VIP pun tidak akan dapat keadaan seperti ini, sangat selesa. Jadi ini kawasan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah kawah tempat melontar itu. Batu ini disediakan ataupun tiang ini disediakan untuk supaya orang yang melontar dari sebelah sini tidak terlepas batunya ke sebelah sana, begitu. Baik. Jadi gambaran sebenarnya jika pada musim biasa ataupun bukan zaman COVID ini, tempatnya sangat padat seperti ini. Baik. Jadi kita sudah tengok keadaan tempat-tempat jamrah. Jadi apa persediaan kita yang lain? Kita tengok, kita perlu mengutip anak-anak batu untuk kita melontar ke dalam jamrah. Jadi di manakah tempat untuk kita kutip batu? Ada tempat yang afdal, ada tempat yang harus, ada tempat yang makruh. Di manakah tempat yang afdal untuk kita mengutip anak-anak batu ini? Iaitu di Musdalifah. Semasa kita bermalam di Musdalifah, itu adalah waktu afdal. Ataupun tempat yang afdal untuk kita mengutip anak-anak batu. Tempat yang harus, iaitu di sekitar Mekah dan Mina. Di mana-mana tempat di kawasan Mekah ataupun di kawasan Mina adalah tempat yang harus untuk kita mengutip anak-anak batu. Dan ada juga tempat yang makruh, iaitu kita tidak digalakkan untuk mengutip batu di kawasan-kawasan ini, iaitu di Wadi Muhassir. Yang kedua, di tempat yang bernajis. Walaupun batu tu bernajis, kita dah basuh,
pun tetap hukumnya adalah makruh. Yang ketiga adalah tanah halal, iaitu bukan tanah haram. Yang keempat, anak batu yang telah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk melontar tu. Okey, sama ada orang lain telah gunakan batu itu untuk melontar ataupun kita sendiri telah guna batu itu untuk melontar, kita kutip semula batu tu, hukumnya adalah makruh. Sah tak? Hukumnya adalah sah tetapi makruh. Yang kelima adalah anak batu yang dipecahkan daripada batu besar. Hukumnya adalah makruh. Kita ambil satu batu besar, pecahkan dia jadi batu-batu kecil. Jadi batu kecil itu sah untuk dibuat melontar tetapi hukumnya adalah makruh. Okey, jadi itu adalah pelajaran kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.